Yang Muhammad Matang Pau. 10 menit. Apa yang dibangkitkan oleh YB Ipoh Timur perlu mendapat perhatian, walaupun saya jangka rakan-rakan dari Barisan Nasional akan menolak sembrono, tapi harus kita bicara di sini soal institusi unggul dalam negara, kuasa yang diberi kepada peguam negara. Menteri Penerangan lebih arif tentang perkara ini, walaupun dia telah 2 kali bakar jabatan. Saya ingin menambah keterangan yang diberikan yang harus menuntut kita memberi penghujahan, mempertikai kedudukan dan kewibawaan dan integriti Tan Sri Gani Patel sebagai peguam negara. Saya ada dokumen tambahan selain daripada apa yang dikemukakan. Nama Datuk Mat Zain Ibrahim itu harus dikenali sebab beliau adalah ketua PDRM jenayah Kuala Lumpur pada ketika itu. Dipertanggungjawabkan bukan sahaja dalam kes Mata Lebah, tapi kes rasuah yang melibatkan ketua pengarah unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Beliau mengesahkan ada kes rasuah yang jelas tetapi ditutup, tetapi tidak disiasat. Kalau diserah kepada peguam negara, dia akan jawab disiasat dan kes ditutup. Seperti mana dalam kes Mata Lebah. Dalam kes Mata Lebah, apa yang berlaku ialah tindakan peguam negara mengarah doktor bahagian forensik HKL membuat laporan palsu 2 kali. Jadi ada 3 laporan. Ini ada dalam dokumen. Jadi Datuk Mat Zain membantah kenyataan saya bila saya katakan ada percobaan untuk menutup, kerana kata dia telah mengemukakan laporan kepada peguam negara, ketua polis dan juga Perdana Menteri. Jadi dia tidak boleh dipersalahkan. Tapi kenyataannya ialah laporannya itu ditutup. Masalahnya ialah bagaimana boleh sistem kita diperalatkan begitu rupa buat penipuan, pemalsuan kenyataan, kemudian dikatakan sudah berlalu. Siapa dia? Ketua bahagian forensik emergency di HKL dari jabatan yang sama. Saya hadapi tuduhan dari jabatan yang sama sekarang dengan doktor yang sama, dan anggapan peguam saya bahawa ada percobaan untuk mereka merubah laporan yang sama. Oleh kerana kita biarkan dengan izin pengurusi, impunity, crime being committed with impunity, maka dia berulang. Kerana mereka tidak ada rasa takut dan tercemar. Kenapa salahnya? Masalah pembangkang. Jadi kita boleh buat apa saja. Ya. Jadi sebab itu perkara ini harus diteliti. Ada yang nyata. Soal nak peguam negara nak rujuk pada bekas hakim buat laporan, itu saya tak peduli. Soalnya sekarang ada tidak bukti? Ada. Ada tidak dokumen? Ada. Ada tak laporan palsu? Ada. Bagaimana boleh kita katakan ada laporan palsu tetapi tidak bersalah? Bolehkah kita katakan peguam negara mengarah Dr. Abdul Rahman membuat laporan palsu, kemudian tak ada kesalahannya? Apa conscience kita? Saya tidak faham. Ini bukan soal saya bukan ada maksud nak memenjarakan mereka, tidak. Tetapi yang anehnya ialah bagaimana orang boleh berdiri atas nama wakil rakyat, atas menteri, atas nama menteri, berdiri di sini dan kata dengan penuh conscience, nothing wrong, they are all innocent, you are lying. Pembohongan yang nyata, Tuan Pengurusi. Dan saya kata, kerana laporan ini laporan Ketua Jabatan Jenayah PDRM, bukan laporan saya. Kalau dia salah, dakwa dia. Bagaimana boleh kita biar senior police officer, ketua bahagian penjenayah, buat tuduhan begini, kemudian tidak ada siasatan, tidak ada tindakan. Kalau ada siasatan, kes tutup. Saya ada lagi satu dokumen menunjukkan bagaimana peguam negara dan jabatan peguam negara kompromi
menjalankan hukum dalam soal rasuah. Satu kes yang melibatkan ketua pengarah unit perancangan ekonomi. Perkara ini ditutup. Yang dibangkitkan balik ialah kerana ketua bahagian siasatan yang bertanggungjawab, Datuk Mak Zain, dia yang buka fail, dia yang siasat, dia yang kata ada kes. Sekurang-kurangnya siasat. Saya ada dokumen Tuan Musi nak menunjukkan bagaimana peguam negara dalam kes yang jelas pendakwaan terhadap ketua menteri yang rasuah boleh tutup kes ini. Dengan saya baca apa laporan dia. Jabatan Peguam Negara ditandatangani oleh Abdul Ghani Patel bersetuju bahawa terdapat keterangan yang mencukupi untuk membuktikan kes prima facie pertuduhan seperti yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, ini dia, Peguam Negara bila merujuk kepada kes rasuah yang nyata dengan dokumen, dengan bank account, dengan lot tanah, semua sekali, ini dia keputusannya. Walau bagaimanapun, demi kepentingan negara, maka demi kepentingan negara tak boleh dakwa ketua menteri. Satu pertimbangan semula mungkin dibuat untuk menuduh satu ketua menteri berkenaan di mahkamah di atas keempat-empat tuduhan tersebut, ataupun menuduh sebahagiannya atau beberapa pertuduhan jika ketua menteri itu melepaskan jawatannya dalam kerajaan dan parti politik. Maknanya boleh runding dengan seorang ketua menteri yang nyata rasuah. Kalau dia kompromi diam-diam, kita boleh tutup kes. Ini peranan Ghani Patel sebagai peguam negara. Kita batangan, saya ada dokumen. Kalau kita berdiri sebagai wakil rakyat dan pertahankan perlembagaan, baca bidang kuasa peguam negara, maka hal ini nyata satu kesalahan jenayah yang dilakukan oleh peguam negara. Tuan Musi saya rumuskan dalam menyokong usul Ipoh Barat yang menyatakan Ipoh Timur, Ipoh Timur dengan menyatakan bahawa dalam kes ini dia bukan kenyataan politik melulu. Kita bawa dokumen dan kebetulan kita rujuk kepada pegawai penyiasat dalam kes yang berkenaan. Dalam kes yang kedua, saya rujuk kepada kertas Jabatan Peguam Negara sendiri yang ditandatangani oleh Abdul Ghani Patel. Dan kalau ada ahli yang berhormat nak pertikai lagi, nak tak sanggup vote with their conscience, itu soal mereka di khalayak dan akhirnya di depan Allah SWT. Terima kasih.